Kita kata sebab nak marah lah. Sebab nak marah. Orang Islam ni nak nganyi ke dia, nak main ke dia. Misalnya kalau unta ni, kalau kita kaitkan dengan unta ni, orang peristiwa ini adalah satu sebab yang menimbulkan kemarahan mereka. Hak munasabahnya Nabi SAW tak akan buat gini. Tak akan buat gini. Hak tu tak ada sabit nak marah tu. Tak ada sabit. Ni tak sabit lain. Sebenarnya tak ada bunuh pun. Tapi adalah soal selidik. Apa ni, tanya begitu, tanya begini. Sayyidina Osman tu sehingga jadi lambat Sayyidina Osman mari. Dan kalau betul lah cerita tu, Nabi SAW kata kita perang sekali. Sebenarnya maksudnya tidak perang. Tidak lagi perang, nak lagi buat umrah. Bermakna tidak munasabah Nabi SAW nak melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan orang kafir pada masa itu. Sebab dia yang berkuasa. Kalau dia marah, boleh jadi macam-macam. Boleh jadi macam-macam. Kalau dia bunuh Sayyidina Osman, kalau dia tahan Sayyidina Osman, munasabah lah. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan kemarahan. Tapi apa yang Nabi akan buat gitu je? Itu tak munasabah. Kecuali lah tak ada apa-apa, kita nak pergi dengan molek, kita tak ada menyentuh perasaan demo, nak pergi buat ibadat molek, tiba-tiba demo tahan nak bunuh pula Sayyidina Osman. Waktu munasabah. Munasabah. Kita tak nak buat apa-apa, tiba-tiba dia bukan setakat halal kita, orang kita, wakil kita yang pergi dia bunuh. Munasabah lah kalau Nabi SAW nak perang, kerana tak ada sebab. Tapi kalau dia penyebabnya, munasabah. Kira nak pergi macam nak pergi perang tu, cari masalah. Cari puting, orang kata. Cari puting. Dia tak munasabah buat benda lain. Dengan sebab itu tidak ada sebab untuk ditarjihkan hadis ini daripada hak itu. Tidak ada. Dan kalau kita terima hak itu tahun yang ke-10, munasabah. Sebab nak marah kepada dia, dia muka bawah Islam, dah jatuh dah pada tahun yang ke-8 Mekah tu. Pada tahun yang ke-10 tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah. Di Mekah. Orang kafir kalau ada pun, mereka sudah tidak berkuasa. Kalau bawa pergi 9 untuk Abu Jahal, tak ada apa-apa kesal dia. Sebab Mekah sudah jatuh ke tangan orang-orang Islam. Tapi kalau masa ni, tahun Hudaibiyah ni tak pernah siapa Nabi SAW nak buat benda-benda ni. Itu cuba perhati. Orang-orang yang tidak perhati riwayat-riwayat Ibn Ishaq ni, yang tak nampak benda-benda lagu tu. Haluh tu. Haluh. Dengan sebab itulah dia kata hak rajih dalam Abu Daud. Rajih kok mana? Masih tapi walau bagaimana pun masing-masing pendapat. Kita tidak nak kata apa dia pendapat gitu, ikut dia lah. Tapi kalau ada tak nampak gitu, tak pernah siapa. Nak kata rajih-rajih ni, kalau hak ni sahih dulu dari segi sanad. Lepas tu dari segi isi dia tu pula tak ada benda yang tak pernah siapa. Ni ada benda tak pernah siapa ni. Sebab baru ni dia juga kan, 4 minggu baru ni tu. Apa dia talbid rambut tu dengan Nisa Madu. Apa dia ni benda tak pernah siapa juga. Tak apalah habis itu. Babun fi hadiyil baqar. Bab tentang mengorbankan, kalau kata hadiyu ni untuk ibadat tu sajalah. Kurban-kurban tu. Bukan kurban pada hari raya kurban di serata dunia tu. Waktu kurban lah, hari raya kurban lah kita panggil, ataupun udhiyah. Hadiyil baqar. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW telah mengorbankan bagi pihak keluarga Muhammad dalam haji wada seekor lembu. Seekor lembu. Itu sah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, riwayat daripada Abi Hurairah. Rasulullah SAW telah menyembelih. Tadi nahar, sebelah juga. Tapi hak tu lebih sesuai dengan unta. Ni zabah. Hak ni hak lebih sesuai dengan lembu. Telah menyembelih bagi pihak isteri-isterinya yang buat umrah
seekor lembu yang dikongsi bersama oleh mereka. Yang dikongsi bersama oleh mereka. Ada dua hadis Imam Abu Daud mari sini. Yang pertamanya yang nak bahasnya hak tadi nahar. Kalau lembu asal dia tidak nahara. Nahara ni untuk unta. Ni tekak ni kan, dia tekak ni. Kalau hak sini bahagian bawah ni nahar, orang panggil nahar. Unta orang sembelih sini bahagian bawah ni sebab dia tekak panjang kan. Sembelih sini. Bukan sembelih di atas ni. Kalau zabaha sembelih juga. Tapi sembelih lembu sini. Bukan sini. Bahagian bawah ni. Hak lebih tepatnya dari segi penggunaan, dari segi bahasa, hak Abu Hurairah, zabah. Sebab lembu. Dia ada sembelih ni lembu, bukan unta. Tetapi dia guna secara umum lah. Secara umum. Di sini walaupun guna nahar pun yang jelasnya unta lembu juga. Cuma guna perkataan sembelih. Pinjai. Sembelih untuk unta tu buat mari untuk lembu. Tetapi hakikatnya serupa yang kedua-dua riwayat ni menyatakan yang disembelih itu ialah lembu, bukan unta. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga Muhammad, ahli Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Kalau kita tengok dalam riwayat yang kedua, isteri-isteri dia. Hak yang pertama tu seekor lembu. Riwayat yang kedua tu seekor lembu yang dikongsikan bersama oleh mereka, isteri-isteri dia. Jadi seekor lembu. Isteri-isteri dia. Jadi keluarga Muhammad dalam hadis yang pertama tu maksudnya ialah isteri-isteri. Apa yang kita kata keluarga ni isteri? Kalau dalam Quran pun asalnya kalau kata ahlul bait tu isteri-isteri. Dalam bahasa Arab. Adapun anak cucu hak ni bukan hak asal. Hak asalnya isteri. Itu ahlul bait. Isteri ataupun anak dia ataupun menantu kau pergi kau lain itu tidak secara majaz. Hak hakikat dia, hak sebenarnya mengikut Quran ialah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hadis ni, jelas isteri-isteri Nabi juga. Kalau kita nak kata hak hadis yang pertama ni ahli masuk isteri dan juga anak cucu dia hak. Anak cucu dia hak lain. Tak boleh. Sebab apa? Ulama duduk muskil. Kalau isteri ni pun muskil dah. Sebab isteri 9. Kalau berdasarkan riwayat yang lain lembu, seekor boleh dikongsi oleh 7 orang. Situ pun muskil dah. Bahkan anak cucu dia lain, orang ramai lagi. Lagu mana? Situ pun muskil dah. Dengan sebab itu Daud Zahiri kata boleh seekor lembu, seekor unta dikongsi oleh 10 orang. Hadis ni dia pegang. Ni hadis dia pegang. Sebab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam 9. Kalau 10 pun boleh. Kalau 10 pun boleh. Hadis yang pegang hak ni lah. Baqaratan wahidah. Kalau kita kata baqaratan, ada setengah-setengah riwayat itu baqarah. Kalau baqarah makna lembu, tidak semesti seekor. Kalau baqaratan boleh jadi lembu betina seekor. Dia takut keliru tu. Baqaratan wahidatan. Jelas. Ni bukan maksud lembu tina, ni bukan maksud jenis lembu, dak. Ni maksud memang seekor lembu. Ta di sini bukan ta untuk taklid, tidak. Ta untuk menunjukkan wahidah, satu. Tapi boleh jadi kan ada kemungkinan lagi. Dengan sebab bila bubuh wahidah tak tinggi dah. Seekor lembu. Tak satu cara lah tina ke jatuh tak cara. Tapi seekor lembu. Seekor. Bukan lembu. Sebab ada juga dari setengah-setengah riwayat tu orang tahu lah hak ni. Hak ni dia kata hak tu lebih tepat, iaitu baqarah. Baqarah makna lembu, tidak semesti seekor. Kalau kita kata hak seekor ni, yang ni bagi pihak setiap orang isterinya. Dia takwil gitu. Bermakna kalau 9 orang isteri dia 9 ekor. Tepat kalau kita kata baqarah. Tapi dalam kedua-dua riwayat ini, riwayat yang pertama menunjukkan seekor semati. Riwayat yang kedua, hak seekor tu dikongsi. Mana mana? Tak boleh gidah. Tidak suku-suku. Kalau suku-suku kongsi apa ni?